Ni cerita PN dekat Negeri Sembilan, tuan-tuan. PN dekat Negeri Sembilan ni menariknya. Negeri Sembilan, Selangor lah. Negeri Sembilan, Selangor, Melaka, Johor. 4 negeri selatan ni, 5 negeri selatan ni, kita kata tengah dan selatan ni, PN menghadapi masalah untuk hidup. Perikatan Nasional memang ada problem untuk hidup, tuan-tuan. So ini adalah keluhan Perikatan Nasional PAS. PAS Negeri Sembilan, Ahmad Faizal tak ambil tahu keadaan PN. Seorang pemimpin kanan PN Negeri Sembilan dilaporkan merasa kecewa dengan pengurusan parti di situ, khususnya setelah pilihan raya negeri berakhir pada tahun lalu. Selain tidak mendapat peruntukan daripada kerajaan negeri, PAS Negeri Sembilan juga mendakwa pengurusi PN negeri itu, Ahmad Faizal Azumu, tidak mengambil tahu akan hal-hal parti. Dalam nada yang keberatan, Pesuruhjaya PAS Negeri Sembilan Rafi'i Mustafa dilaporkan dia terpaksa mendedahkan mengenai keadaan PN kerana pelbagai masalah yang dihadapi oleh mereka. Namun, saya terpaksa berterus terang, sejak PRN lalu memang beliau tidak lagi ambil tahu keadaan PN di negeri ini. Kami sudah menang 5 kerusi, oleh itu perlu dibuat kerja dan usaha penyelarasan terutama bagi membantu kesemua adun kita ini, katanya. Ahmad Faizal merupakan orang nombor 2 dalam bersatu setelah Presiden Muhyiddin Yassin. Dia dilantik sebagai pengurusi PN di Negeri Sembilan bagi menggantikan Edin Shazali Sith yang digugurkan pada 2 Jun. Untuk rekod, ini bukan kali pertama PAS merungut mengenai kepimpinan Ahmad Faizal. Hanya kira-kira 5 bulan setelah dilantik, PAS Negeri Sembilan dilaporkan media sebagai berkata mereka melihat Faizal seolah tidak berminat untuk melaksanakan tugas tersebut. Sebagai reaksi, Ahmad Faizal berkata dia bercadang untuk merujuk isu berkenaan kepada Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu dan berpendapat tidak ada masalah jika jawatan tersebut disandang anak Negeri Sembilan. Dia konflik ini berlaku, tuan-tuan, bila PN Negeri Sembilan tak puas hati, terutama PAS lah. Kenapa lantik Faizal Azumu sebagai pengurusi PN padahal dia orang Perak? Ini PN Negeri Sembilan. Pada waktu itu konflik berlaku, tarik tali berat keras berlaku di antara Bersatu dan juga PAS. Siapa yang bakal jadi ini sebelum PRN Negeri Sembilan, siapa yang bakal jadi ketua pengurusi kepada PN? Kenapa? Siapa yang pengurusi kepada PN, dia berhak menentukan siapa bakal menteri besar. Jadi pada waktu itu, Bersatu confident bahawa PN boleh menguasai Negeri Sembilan. Maka dia letakkan Faizal Azumu ni, walaupun dia tak bertanding, sebagai pengurusi PN Negeri Sembilan. Unbeknownst to them, tak diketahui oleh mereka bahawa dalam keadaan tersebut dia tak boleh menang. So bila dia tak boleh menang, akhirnya PAS merungut kerana Faizal dikatakan tidak berminat dalam menguruskan PN di Negeri Sembilan. Okey, habis kat situ, tuan-tuan. Saya rasa PN Negeri Sembilan ni pun, Bersatu ni pun bakal berkubur jugalah. Dalam keadaan yang ada sekarang ini, ada cerita bahawa 3 ahli Perikatan Nasional telah pun menyatakan minat bagi berbincang untuk nak bersama menyokong kerajaan PMX buat masa ini. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, daripada 3 ini, 2 adalah pimpinan tertinggi. Bukan yang level macam Kuala Kangsar, Bukit Gantang, bukan. Ni level pimpinan tertinggi. Tetapi saya baru dapat berita daripada 3 ini, berkemungkinan seorang telah menarik diri. Bukan dia tak nak, tapi terma dan syarat tu dia agak sukar sedikit. Benda yang dia minta tu agak sukar. Out of the ordinary, kita kata. Bukanlah out of the ordinary macam mana, tapi kita bukan kerajaan korup lah, senang. Kita bukan kerajaan songlap. Okay, so ada 3. So satu ni dah dulu, sekarang ni 50-50. Tapi satu ni nampak gayanya macam 80-20, 90-10 je, macam tak nak je. So tinggal 2 lagi. Tapi macam ni lah saya nak cerita. It doesn't matter 3 ni melompat ke, 1 melompat ke, 2 melompat ke, 0 melompat ke, arti kata menyokong PMX, kerajaan sekarang sudah stabil. Soalan, adakah benar dakwaan bahawa kerajaan ini tak boleh kekal 5 tahun lagi? Soalan saya mudah je, tuan-tuan. Macam mana mereka nak jatuhkan kerajaan sekarang ini? Macam mana mereka nak jatuhkan kerajaan sekarang ini? Move dia adalah
mereka perlu memastikan siapa-siapa yang menyokong pembangkang untuk membentuk kerajaan. Move dia kena pastikan dua perkara. Perkara pertama adalah bila dia kata dia nak sokong pembangkang ataupun buat kerajaan baru, betul-betul ada majoriti. Itu yang move pertama. Move kedua adalah siapa? Perdana Menteri. Mereka tak nak berlaku seperti mana yang berlaku pada tahun 2020. Sekejap Muhyiddin Yassin, selepas itu jadi Ismail Sabri. Sebab masing-masing duk nak jadi, masing-masing tak cukup jumlah. Siapa yang tarik, kerajaan tumbang. So mereka minta supaya diri mereka menjadi Perdana Menteri. Bayangkan pada waktu itu, daripada kalangan tersebut sebenarnya PAS dan juga Bersatu yang paling banyak kerusi. Tetapi UMNO menjadi Perdana Menteri. Kerana apa? Untuk mengekalkan kuasa. So poinnya nanti tuan-tuan, rakyat tu melihat bagaimana rakusnya kumpulan ini. Sebab tu saya kata saya tak setuju sedikit dengan Khairul Jassin tadi. Kita kena lihat siapa sebenarnya bermotivasi besar untuk kerajaan ini tumbang dan kenapa. Manusia bergerak atas motivasi, tuan-tuan. Kita bangun pagi ada motivasi kita. Kalau kita tak ada motivasi nak bangun pagi tu, kita takkan bangun pagi. Yalah, motivasi kita apa? Pening kepala kalau tak bangun kan. Lama sangat tidur. Itu motivasi juga. Kena pergi kerja, kena siapkan kerja, kena dapatkan pendapatan, kena dapat dana. So motivasi dia, kalau sekiranya kan, mereka nak menyokong, apa motivasi dia, tuan-tuan? Yang pertama, of course, projek dana jawatan. Tapi mereka dah ada projek, mereka dah ada dana, mereka dah ada jawatan. Yang kedua sebenarnya adalah kes yang disiasat. Itu motivasi yang sebenarnya menyebabkan orang seperti PAS dan Bersatu mengatakan bahawa mereka sekarang ini nak sangat supaya kerajaan ini tumbang kerana kes-kes masa saya sebut tadi lah. 18 hari bulan ni kes Sanusi, 18 hari bulan Januari ni kes Sanusi. Tak lama lagi tu. See you in prison nantilah. Kita kawan. Kemudian itu satu, kita kata ketakutan mereka. Tapi interesting juga, tuan-tuan, bila mereka ni berusaha sangat kuat untuk memastikan kerajaan ni tumbang. Bukan dia kisah sangat pasal Anwar Ibrahim buat kerja bagus tak bagus, itu secondary. Bagi dia tak penting. Dia kata rakyat menderita lah, apa macam yang dia sebut tadi. Dia last video tu dia kata rakyat sekarang menderita. Tuan-tuan, yang menderita dekat Kedah ni disebabkan oleh kerajaan negeri Kedah. Kan? Kenapa? Sebab saya kata antara inflasi tinggi adalah berlaku di negeri Kedah. Antara inflasi tinggi berlaku di negeri Kedah. Lain daripada Sarawak tadi, high inflation is actually dekat bawah Sarawak, Kedah. So Sanusi kata 2024 dijangka tahun yang sukar. Betul? 2024 menjadi tahun yang sukar. Antara sebabnya, semasa dia jadi Menteri Besar sekarang ini, dia tidak berjaya mengekang kadar inflasi yang meninggi, terutama di Penang dan juga di Kedah. Isu Penang okey sebab pendapatan dia memang tinggi. Isu Kedah, dah lah harga barang macam Penang, tapi pendapatan tak macam Penang. Itu yang payah. Di situ Menteri Besar agak, orang kata apa, agak di sini Sanusi lah agak terkeciduk dalam perkara ini. So tuan-tuan, siapa yang bakal lompat tu? Siapa yang bakal lompat ni? Right, saya boleh kata daripada Perikatan Nasional lah. Saya tak boleh nak bagi detail terlalu banyak. Kita fikirlah sendiri nanti, kita tengoklah sendiri. Kalau jadi. Tapi kalau tak jadi pun, usaha sedang dijalan ni. Kalau tak jadi pun, tidak menjadi hal, tuan-tuan. Tidak menjadi hal.